Ini bab tentang memukul istri. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Harra Ar-Raqashi, daripada pakciknya, bahawa Nabi SAW bersabda, jika kamu takut akan kederhakaan mereka, yakni istri-istri kamu itu, maka kamu tinggalkanlah mereka di tempat-tempat tidur. Qala Hammad, kata Hammad, salah seorang perawi hadis ni, dia kata maksud Nabi SAW itu ialah nikah, yakni persetubuhan. Tinggalkanlah mereka, yakni jangan bersetubuh dengan mereka. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Iyas bin Abdullah bin Abi Dhubab, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu pukul hamba-hamba perempuan Allah, maksudnya orang-orang perempuan, istri-istri kamu. Maka datanglah Umar kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Dha'irna nisa ala azwajihin." Kalau begitu, orang-orang perempuan ini akan berani dan akan menderhakai suami-suami mereka. Maka Nabi SAW membenarkan memukul mereka. Selepas itu ramailah perempuan pergi mengadu hal tentang suami-suami mereka kepada istri-istri Nabi SAW. Selepas itu Nabi SAW bersabda, ramai orang-orang perempuan datang mengadu hal tentang suami-suami mereka kepada keluarga, yakni istri Muhammad. Mereka bukanlah orang yang terbaik, bukan orang baik, yakni yang memukul istri itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak boleh ditanya seseorang itu kenapa dia memukul isterinya. Bab ma yu'maru bihi min ghaddil basar. Ini bab perintah menundukkan atau menjaga pandangan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jarir, katanya saya bertanya Rasulullah SAW tentang memandang dengan tidak sengaja, secara kebetulan. Nabi SAW bersabda, palingkan pandanganmu. Dan jika berlaku begitu, palingkan pandanganmu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Buraidah, daripada ayahnya yang Buraidah, katanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, wahai Ali, jangan engkau la tutbi'an nazra, jangan engkau biarkan pandangan engkau itu berterusan memandang seseorang perempuan lah maksudnya. Begitu juga sebalik. Fa innalakal ula, kerana kamu berhak dengan pandangan pertama, tetapi bukan hak kamu pandangan seterusnya. Bukan hak kamu pandangan seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Mas'ud, katanya Rasulullah SAW bersabda, seseorang perempuan itu tidak boleh bergaul rapat dengan seseorang perempuan yang lain, akibatnya ataupun akhirnya, sehingga akhirnya dia menggambarkan tentang perempuan itu kepada suaminya. Begitu jelas gambarannya sehingga seolah-olah suami dia tengok perempuan itu, nampak perempuan itu. Jangan begitulah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bahawa Nabi SAW pernah ternampak seorang wanita. Dia pun masuk menemui Zainab binti Jahsh, isterinya, dan disempurnakan hajatnya dengan isterinya itu. Kemudian dia keluar kepada sahabat-sahabatnya, lalu bersabda kepada mereka, sesungguhnya perempuan itu datang tampil dalam rupa syaitan. Sesiapa yang mengalami sesuatu yang tidak baik, dia hendaklah mendatangi isterinya.
Kerana dengan berbuat begitu dia mengurangkan gejolak nafsunya, mengurangkan apa yang tersimpan di dalam hatinya itu, melemahkan apa yang terlintas di hatinya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, tidak pernah saya nampak sesuatu yang lebih tepat dengan maksud al-lamam itu daripada riwayat Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah mentakdirkan ke atas anak Adam itu, yakni manusia itu, perzinaan yang termasuk dalam habuannya, yang ada dalam habuannya. Allah telah menentukan kepada manusia itu habuannya dari perzinaan. Jadi perzinaan yang termasuk dalam bahagiannya setakat mana Tuhan sudah takdir. Adraka dzalika la mahalah, pasti dia akan mengalaminya, tentu tak dapat dielakkan. Zina mata ialah melihat, zina lidah bercakap, nafsu berangan-angan, terus berangan-angan dan berkeinginan. Kemaluan seseorang itulah yang membenarkannya atau mendustakannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam ada habuan perzinaannya. Ada habuan perzinaannya. Dia kemukakan kisah tadi juga, cerita tadi juga. Cuma dalam ni dia kata dua tangan berzina juga. Zinanya ialah menyentuh. Dua kaki berzina. Zina kedua-duanya ialah berjalan, yang pergi kepada benda-benda yang tidak baik. Lidah berzina, mulut berzina juga. Zinanya ialah kucupan ataupun ciuman. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW tentang kisah ini, kisah tadilah. Cuma dalam riwayat ini dia ada tambahan, iaitu telinga berzina juga. Zinanya ialah mendengar. Baik, kita tengok semula. Mula-mula malam ni ialah tentang memukul perempuan. Maksud perempuan di sini ialah isteri. Isteri, ya. Bolehkah tidak kita pukul isteri? Jawabnya berdasarkan hadis ini, bolehlah. Tapi kita tak boleh berdasarkan hadis ini, tidak sabit dengan hadis ni, sabit dengan Quran ataupun hadis lain yang sahih. Hak ni tidak sahih. Hadis ni tidak sahih. Sebab apa? Sebab tu ada tu Ali bin Zaid bin Jud'an, salah seorang perawi dia yang meriwayatkan daripada Abi Harra Ar-Raqashi. Dan Abi Harra Ar-Raqashi itu pun perawi yang dipertikaikan juga. Jadi dua orang tu perawi yang tak kemah. Kalau nak kira kita tak boleh pegang ni, tak boleh pegang. Tapi kita kata boleh juga. Sebab apa? Sebabnya berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran. Jadi yang di sini tidak hadis ni tidak sahih. Jadi kita tak boleh nak pegang yang atas ni lah. Tak boleh nak pegang yang atas ni. Inilah salah satu contoh hadis dhaif. Tapi dhaif pun isi dia tu menepati Quran. Tidak semesti hadis dhaif ni canggah lalu dengan Quran. Ada kalanya tepat, betul, serupa dengan Quran kata. Cuma kalau nak beza pun di sini dia tak ada sebut. Tak ada sebut. Hanya ada sebutnya kepada dia. Ni hadis yang pertama ni. Tak ada sebut tentang pukul itu. Yang adanya kamu pisahkan tempat tidur. Mana kamu jangan tidur sekali dengan mereka, dengan isteri itu. Jangan tidur sekali. Jadi dia kira, dia fahami dah hadis ni ada hak lain yang sebut serupa dengan hak sebut dalam Quran itu. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna.
fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihin nasabila. Umpamanya ayat tu adalah ayat tu dah sebut. Jadi wahjuruhunna fil madaji' ni yang kedua, langkah yang kedua. Cuma di sini dia tak sebut dua lagi. Tapi tak sebut pun dia kira maklum lah. Maklum berdasarkan banyak lagi hadis yang lain. Tapi kalau tak ada semua hadis ni pun tak ada masalah. Bila ada Quran, ada Quran, iaitu hak tadi lah, perempuan-perempuan yang ni isteri-isteri kamu yang kamu takut mereka itu akan naik atas kepala, nusyuzahun, yang akan deraka jadi berani terlajak. Nusyuz itu mana derhaka mereka. Fa'izuhunna, mula-mula sekali nasihat dulu. Yang kedua, langkah yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Ini pisahkan tempat tidur, jangan tidur sekali. Yang ni maksud dia sebut sini, maksudnya ialah bersetubuh, jangan bersetubuh. Tidur sekali mungkin boleh juga. Tapi kemuncaknya tidak tidur sekali lah. Tidak tidur sekali lah. Hak maksud sebenarnya tidak bersetubuh lah. Dan pukul itu peringkat yang ketiga lah. Mana kalau dua cara yang sebelum itu tak jadi, jika difikirkan pukul itu akan berguna, pukul lah. Tapi pukul pun pukul yang tidak mencederakan, mencacatkan, mengaibkan, meninggalkan paru, tak boleh. Patah tak boleh, muka tak boleh. Itu sudah jelas dah berdasarkan hadis-hadis yang lain, sudah jelas. Tapi kalau mereka itu sudah jadi baik, fa in ata'nakum, kalau mereka taat kepada kamu, fala tabghu 'alaihin nasabila, jangan cari pasal lah, jangan cari alasan lah untuk bertindak keras terhadap mereka, tak boleh. Jadi kalau padan dengan nasihat padan sekat tu, tak payahlah dibuat teratur gitu semua nak buat belaka, dah sebut dalam Quran. Hak tu kata kalau tak padan, kalau sudah padan dah, tak payahlah. Tak ada jalan dah untuk kamu bertindak kasar terhadap mereka, tak boleh lagu tu. Itulah maksudnya. Ini satu contoh hadis dhaif yang kandungannya menepati Quran. Inilah orang panggil hadis dhaif sanadnya, tapi isinya betul, kandungannya sahih. Inilah satu contohnya. Ada juga hadis yang sahih tapi kandungannya tidak sahih, matanya tidak sahih, sanad saja sahih. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis ni banyak lagi. Ada juga hadis yang tidak sahih, kedua-duanya, sanadnya pun tidak sahih, isinya pun tak sahih. Ada juga. Itu yang ketiga. Ada juga yang kedua-duanya sahih, sanad dia pun sahih, isi dia pun sahih, sesuai dengan Quran ke pun sesuai. Ini contoh yang pertama. Pasal apa? Itulah ada Ali bin Zaid bin Jud'an, salah seorang perawi itu, dan juga Abi Harrah Ar-Raqashi. Dua orang perawi itu. Tentang pak cik dia, pak saudara dia tu pun, cuma pak cik dia tu kira-kiranya sahabat lah, sebab dia kata Nabi SAW bersabda, tapi tidak jelas juga nama dia tu. Nama dia tak jelas pun tak apa situ tu, sebab dia sahabat. Kalau tak tahu nama pun tak apa, kita anggap molek, kita terima baik. Itu mengikut kaedah usul hadisnya, kita kena terima baik. Cuma yang jadi hadis ni jadi tak kemas tu bawah pada dia tu lah, bawah pada dia tu, iaitu Abi Harrah dan Ali bin Zaid bin Jud'an. Jadi masalah pukul, lepas ni cerita pukul lah ni, cerita pukul. Jadi hal ni boleh jadi telajak, jadi melampau. Itulah sebabnya dalam riwayat asal lagi ni, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu pukul ima Allah. Di sini kalau dalam kitab ni atas alif tu ada hamzah. Biasanya kalau hamzah ni duduk di atas alif, orang baca ama. Ama dia baca bagi atas lah. Kalau bagi bawah, dia hamzah tu duduk bawah alif, ima. Jadi makna dari segi imla, dari segi ejaan tulisan itu silap. Sepatutnya hamzah tu duduk bawah ima. Silap. Silap siapa? Tak tahulah. Silap juru cetak ke, silap hak penyalin ke, silap siapa, boleh jadi berlaku. Tapi sepatutnya hamzah tu duduk bawah alif, bukan atas alif seperti di sini. Ima Allah.
Ima jamak amah. Amah sama dengan abdun. Kalau lelaki abd, amah perempuan. Bukan maksudnya hamba ni hamba sahaya seperti zaman dulu ada zaman itu tu, tidak. Ini maksudnya seperti Abdullah. Inni Abdullah. Dalam Quran sebut. Jadi Abdullah tu bukan maknanya hamba Allah lah. Dia tu tidak hamba. Jadi saat ni pun supaya tu jugalah. Ima Allah ni digunakan dalam hadis dengan makna hamba Allah, supaya Abdullah tu lah. Bukan makna hamba kepada mana-mana manusia. Kalau hamba kepada manusia pun ima Allah juga, Abdullah juga. Kita orang Islam ni semua hamba Allah belaka. Cuma dia tu hamba kepada orang di dalam dunia gitu je. Tapi hak di sini maksudnya orang-orang perempuan, yakni isteri-isteri, terutamanya anak-anak ke atau siapa-siapa ke perempuan lah. Dan banyak dalam hadis digunakan. Umpamanya dalam hadis yang lain disebutkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang orang-orang perempuan pergi ke masjid. Ima Allah dia guna. Bukan makna ayat situ hak tak boleh larangnya hamba-hamba sahaya saja. Tak. Orang merdeka pun hak mana perempuan tu tak boleh larang. Ada dalam hadis. Jadi dia guna ayatnya ima Allah itulah juga. Umar pun mari jumpa dengan Rasulullah. Dia kata orang perempuan naik atas kepala dia, kata dia berani dah melawan suami-suami mereka. Apa gitu? Dia gini, dia sebenarnya manusia gitulah, jiwa, masalah jiwa manusia ni kalau lama dia terkongkong. Orang perempuan ni selama ni zaman jahiliah beribu tahun sebelum pada tu teruklah, tak ada kedudukan langsung. Macam bagai-bagai. Orang tak tanya pendapat dia. Dia tak boleh nak bahas. Orang duduk kecek tak boleh sapu. Orang perempuan dia jadi alat semata-mata. Selama mana tiba-tiba bagi kebebasan kan, naik angin. Memanglah lagu tu orang baru merdeka kan. Supaya orang baru kaya lah. Tiba-tiba kaya. Tak ada orang nak buat, tak ada orang nak rasa. Lagu tu kalau biasa dah tak tegak apa tenang dia. Gapa dia sangat kalau kaya pun. Tak boleh pergi makan siapa 5 pinggan. Rebah situ kaya pun. Bukan hak kaya tu biar ramai, hak sakit tak ada gapa, tak ada rasa lebih gapa. Tenang je dia. Tapi hak mana-mana tertekan kadang-kadang bila dia ada peluang dia jadi lebih-lebih dia tu. Lebih-lebih daripada orang merdeka sebenarnya. Orang hak pasal jadian. Jadi hak ni perempuan ni pun gitulah mereka. Bila begitu hak ni jawab, hak ni lebih-lebih. Macam Sayyidina Umar pergi mengadu hak kepada Rasulullah. Sudah berani dah orang kata dah lawan suami. Sudah berani. Dah derakon, mana terlajak lah, jadi terlajak. Rasulullah SAW membenarkan pukul mereka. Mula-mula dia kata jangan pukul. Lepas tu dia benarkan pukul. Lepas tu alik ni pula lah mari pergi duduk mengadu keliling bini-bini Rasulullah. Hak ni pergi mengadu laki pula gitu juga. Pasal tak sempurna belaka. Pergi mengadu pada bini Rasulullah lah. Tolonglah rakyat Rasulullah. Ni suami kita ni tak ada belah mana punya pes lalu dah. Itulah masing-masing. Ni ngadu hak ni, ni ngadu hak ke bini ni. Jadi setiap Nabi pergi tu kak dengar belaka. Jadi terlajak pula. Nak jadi sedang molek tu payah. Rasulullah SAW pun kata apa benar ada orang tina hari ni jumpa dengan bini-bini dia ni mengadu hak tentang suami masing-masing. Orang-orang hak lagu ni tidak terpilih, bukan molek, bukan dia pun kata apa yang bahaya bini, pukul bini ni bukanlah orang yang terpilih. Hanya hak tu harus saja dalam keadaan tertentu. Bukan semua sikit-sikit bahaya, sikit-sikit bahaya. Bukan bahasa dia lagu tu, bukan binatang, bukan kuda, kita kata lembu kau. Tidak. Jadi cuma ada keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tu pun jika perlu. Bukan semua orang perempuan ni perlu. Ada kalanya dengan nasihat saja sudah selesai. Tak payah lah nak pisah tempat tidur, tak payah. Tengok peringkat.
Ada juga sebab dia dari segi psikologinya, hak Nabi cerita ni dalam Quran cerita ni, dia bukan ada ayat mesti buat lagu tu. Sebab ada kalanya orang perempuan ni dia pesen sifat orang kurang kan, dia lagu tu lah. Ada kalanya dia akan melawan suami dia. Dia berasa suami dia tidak hebat kalau lembut sangat. Itu perangai orang perempuan. Ada setengah-setengah orang perempuan lagu tu. Suami dia tak aja lembut sama. Dia akan jadi naik atas kepala lagu tu. Bahkan kalau suara tu pula suara jenis halus pun dia juga. Suara jenis kohos pun dia juga. Kau lagi lah. Perangai pun lembut, petangai pun lembut sepuluh dia juga. Duduk bedak sepuluh dia juga. Cuma krim sana, krim sini sepuluh dia juga. Banyak. Bodoh-bodoh lagu tu. Dia tak boleh. Sebenarnya orang perempuan dia, sudut hati dia tidak suka orang lelaki lagu tu. Dia nak lelaki ni lagu lain. Kalau jengkau sekali tu dah lagu lain. Dia kena ada lagu tu. Tidak jengkau ke dia, jengkau ke anaknya. Takut. Suara tu pun bunyi lagu lain dah. Tak payah macam singa lah. Macam orang lelaki lah. Macam orang lelaki. Suara derah, gagah bunyi tu. Dia nak lagu tu. Ni kalau nak gejambai, takut hatu, ajak bini. Jadi bini gapo dia suami ni, untuk lelaki takut. Kalau ada gapo-gapo jeking gapo dia dulu lagi dah. Bini je kata dah. Kalau lama-lama lagu ni dah, dia jadi tawak hati. Dia tidak nampak kejantanan, kelelakian itu hilang. Ini sebenarnya penyakit ni, ada orang perempuan ni penyakit lagu tu. Penyakit lagu tu puncanya ada kalanya ibu bapa yang didik dia tak kena. Ada kalanya suami tu terlalu lembut sehingga dia jadi gitu. Sebab apa? Segala-galanya dia cari piti pergi norang kita. Kalau kapur pun dia, pergi nego dia, kalau kerja orang pergi pejabat pun dia. Dia duduk mengarah orang tu, orang ni duduk di rumah, suami dia tahu tak ada sebelah mana pun, dia jadi tak mengarah jugalah. Tapi tu terbawa-bawa. Yang si suami tu pula kalah pula. Dia tidak sedar. Betul kamu menjadi pejabat, kamu bos. Di rumah aku bos. Dia tak fikir gitu. Itu silap dia aja. Tapi kadang-kadang manusia ni kerana kelemahan dia, dia tak ada kerja, dia orang kurang, dia jadi senyap, takut bini. Tak boleh, bahaya lagu tu. Bini jadi naik atas kepala. Bini jadi naik atas kepala. Jadi hak ni dalam keadaan tu jika perlu, sebab baru dia nampak kejantanan dia. Dia mesti orang jantan tu dia kenal lagu tu. Kan orang jantan pergi mana-mana tidur tepi jalan tak rasa. Kalau orang jantan jenis perang hati ni tak say lagu tu. Dia bukan jenis tu sifat. Jadi orang perempuan nak jenis berani, jenis gagah, jenis suara tu pun dia hebat dah bunyi. Keputusan dia, keputusan kemah, tepat, mengatasi dia. Sebab tu dalam agama ni, kalau bukan agama sajalah, manusia terima pun umumnya. Kenapa lelaki tu biasanya suami tu lebih tua daripada isteri? Mana dia lebih hebat. Dia kena lebih hebat dalam segala-galanya. Baru jadi molek. Ada juga hak isteri molek, hak isteri yang faham molek lah. Dia tahu suami dia ni kurang, tapi dia tak boleh nampak, dia jaga. Itu bagus benar lah tu. Kalau perempuan lagu tu malah terdidik benar tu. Kalau lagu tu kalau nak kira hak asal tabiat semula jadi manusia, tidak gitu. Kalau biar ke dia tanpa pendidikan, dia akan jadi lagu ni lah. Hak ni lah, dalam keadaan ni lah ada kalanya pukul. Jadi tidak kata hak dia tu gosok sama. Gosok sama, pujuk rayu sama dah. Ada kalanya sebab itulah dia bui dalam Islam ni kuasa cerah agama tu pada suami. Kadang-kadang suami tu belah mana-mana takut nak cerah, jadi masalah, takut sangat, bui sebutir dah. Baru dia tahu. Kat tiga tu boleh lagi, boleh rujuk lagi. Sekurang-kurangnya maknanya dia boleh tinggal aku ni. Boleh, setara tu dia boleh. Betul dia lembut, tapi dia boleh. Sebab tu dia bui ke orang lelaki. Ada ketikanya. Sebab itu perlu, baru perempuan tu berasa.
Dia tu di bawah, dia tidak boleh mengatasi. Jangan sedak hati saya. Itu sebab kita tengok banyak perkara kan, apa boleh gini, orang lelaki apa boleh gini. Itu secara tidak langsung adalah pendidikan, mengajar isteri, orang yang di bawah lagu mana dia kena berani. Supaya juga gong lain pun lagu tu juga. Kalau buat apa-apa salah pun tak ada kau satu sekolah misalnya, cikgu besar tak ada buat kau satu, tak ada tindakan, cuba buat pecah, takutlah. Dia supaya hak ni pun gitu juga. Cuma ada, tidak semua perlu pukul, tidak. Dah pukul pula darban ghaira mubarrih. Semua kitab mana pun kata lagu tu, pukulan yang tidak mencacatkan, tidak mencederakan, tidak meninggalkan paru. Lepas tu nak jadi gapo? Ni psikologi. Dia nak tadi sepuluh jerkah tadi lah, bukan gapo nak suruh. Dia kejut, dia tahu jatuh rupanya. Tu lelaki rupanya. Sekalian selama ni tak tubik. Tubik juga. Baru dia tahu. Jadi molek lah. Nak suruh jadi molek. Tujuan sebenarnya bukan nak suruh jerkah semua. Tak kena tepat pun jerkah. Tak. Jadi masa dia, itulah maksudnya. Tidak lebih daripada itu. Bukan sikit-sikit pukul, sikit-sikit pukul. Tak. Begitulah. Sebab itu dia kata dalam kitab ni, muka surat 190, cuba tengok bawah tu. Dalam syarah sunnah Imam Baghawi, dia kata di dalam hadis ini ada pengajaran gapo dia? Pukul perempuan fi man'i huquqin nikah mubah, kerana dia tidak menunaikan, menyempurnakan hak-hak perkahwinan diharuskan. Illa annahu yadribu darban ghaira mubarrih. Cumanya dia boleh pukul sekadar pukulan yang tidak mencederakan, mencacatkan, mengaibkan, meninggalkan paru gapo. Jadi boleh jadi, kata dia, Nabi SAW larang pukul sebelum turun ayat wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna, dan seterusnya. Boleh jadi dia larang dah, kata Imam Baghawi ni, sebelum turun ayat tu. Lepas tu bila dia larang pukul, lepas tu bila orang perempuan ni jadi bebas sangat, berani sangat, telajak sangat, turunlah Quran sesuai dengan hak tu, hak larangan turunlah Quran sesuai dengan hak pukul. Nabi SAW membenarkan pukul hak seperti dalam hadis ni. Lepas tu turun Quran menyokong hak tu. Lepas tu bila telajak pula pukul ni tak ada batas pula, Nabi SAW kata pula hak pukul-pukul ni memang boleh saja untuk memperbaiki akhlak mereka. Sebab biasanya banyaklah di mana-mana pun orang lelaki kan lebih tua daripada orang perempuan tu. Jadi dia lebih berpengalaman, super ayah, super guru, super gapo. Jadi nak bentuk hak di bawah dia ni supaya jadi molek jika perlu. Bahawa pukulan itu walaupun harus untuk membaiki akhlak mereka, tapi kalau kita sabar, kita tutup keaiban dia tak besar, dan tidak pukul, hak tu lebih afdal, lebih comel. Kalau ambil jalan tu lebih comel. Dan hak ni dikatakan, dinukilkan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata gitu. Pendapat Imam Syafi'i gitu. Jadi Nabi SAW kata dari sini, hak pasal pukul-pukul bini ni tidak terpilih, tidak hak terbaik, tidak lelaki yang terbaik. Hak terbaiknya dia boleh baiki bini dia tanpa pukul. Itu terbaik. Jangan sampai ke peringkat tu. Lepas tu riwayat daripada hak salah lagi ni, riwayat daripada Umar. Jadi Umar kata kepada Ash'ath bin Qais, dia kata dia kaitkan dengan Nabi SAW. Umar kata Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seseorang suami itu ditanya apa dia pukul bini dia. Sedap benar kalau lagu tu kan. Tak boleh tanya. Boleh pun tak boleh tanya. Siapa pun tak boleh tanya. Adik-adik dia pun tak boleh tanya.
mak dia, ayah dia pun tak boleh tanya. Sedap benar lah. Ni nampak bebas pula pukul ni. Hak mana pula ni? Tadi kata tak bui. Hak ni bui pula. Kena tengok dulu. Hadis ni tidak sahih. Hadis ni tidak sahih, tak boleh pakai hak ni. Jadi kalau ada tu dalam kitab tu, ada pakai lah. Ada dalam Abu Daud, benar. Tak boleh buat lagu tu. Hadis ini tidak sahih. Jadi tak boleh nak buat hujah. Duduk mana hak tidak sahih tu? Ada dua orang. Iaitu Daud bin Abdullah Al-Audi dan Abdurrahman Al-Musli. Dua orang tu. Walaupun hakim mengatakan hadis ini sahih, kita tahu dah hakim tu banyak benar. Hak sepatutnya dhaif dia kata sahih. Tak boleh pakai orang tak bersandar ke dia lah benda-benda lagu ni. Jadi hak dhaifnya tu dua orang tu. Jadi tak boleh pakai. Kalau kita tengok orang nampak Sayyidina Umar ni bui jalan, buka pintu, biar orang lelaki ni jadi ganas, jadi teruk gitu. Tak boleh. Jadi kadang-kadang pemimpin-pemimpin yang baik-baik tu, dengan sebab ada benda-benda lagu ni, dia jadi kurang juga. Ada tu buka peluang gini. Sebenarnya tidak, kita tak boleh pakai hadis ni. Hadis ni dhaif. Dia ada cerita lain. Dalam Ibnu Majah ada cerita lah, kata Ash'ath bin Qais ni. Ash'ath bin Qais ni siapa? Dia jadi adik ipar Sayyidina Abu Bakar dia ni, Ash'ath bin Qais ni. Jadi dialah cerita ni daripada Sayyidina Umar. Ada juga dalam Ibnu Majah, bahkan dengan cerita latar belakang dia tu ada cerita ni. Nak boleh jadi kalau Sayyidina Umar kata begini. Kalau dalam kitab Ibnu Majah ni sekadar tu je. Seseorang tu tak boleh tanya apa dia faham ini dia, sekadar tu. Ni dia ada cerita lagi. Sebelum pada tu kita kena tahu dulu Ash'ath bin Qais tu siapa. Sebab anak kata saat ni lah, dia ni adik ipar kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi dia ni salah seorang yang pernah murtad. Wal'iyadzubillah. Di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, di zaman Nabi, dia pergi jumpa dengan Nabi bersama kumpulan dia daripada Kindah. Lama lah pergi jumpa dengan Nabi dan memeluk agama Islam. Tak apalah situ. Lepas tu dia menikah dengan adik Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu dia balik, tak ada duduk sekali, balik negeri dia. Bila balik tu jadi murtad. Dianya ramailah hak lain-lain sampai perang gitu gini lah dengan sahabat-sahabat lain. Perang. Tapi akhir sekali dia kena tawar, pergi jumpalah dengan Sayyidina Abu Bakar. Pula Sayyidina Abu Bakar pun bila lah orang duduk royak ke dia apa kes dia. Bila lah so. Dia ngaku betul. Memanglah dia silap. Tapi Sayyidina Abu Bakar bui peluang lagu mana? Dia nak bertaubat kalau lagu mana? Dia bertaubat. Itu maknanya kalau orang murtad, kalau apa, kita kena minta dia bertaubat dulu. Dia bertaubat dan dia terima Islam, molek sehingga dalam perang Yarmuk dia buta mata pergi perang untuk memperjuangkan Islam. Dah duk perang semua sepanjang masa. Dia ni bawa memimpin pula. Jadi hak lagu ni orang panggil sahabat kau tidak. Zaman Nabi dia Islam, memeluk agama Islam dengan Nabi. Lepas tu dia murtad, lepas tu dia masuk Islam pula, dan dia mati atas Islam. Sahabat kau tidak? Mengikut jumhur ulama, sahabat hak lagu. Hak ni pun sahabat juga. Hak tidak sahabatnya kalau dia memeluk agama Islam zaman Nabi, lepas pada tu dia murtad dan dia mati dalam murtad tu. Hak tu tidak sahabat, bukan sahabat lagi. Dia ni tidak. Bahkan dia jadi pejuang Islam yang hebat. Sampai di zaman Sayyidina Ali tu pun duk jual lagi lawan dengan puak-puak Khawarij gapo. Dia Ash'ath bin Qais. Di situlah bila Sayyidina Abu Bakar ni boleh maafkan dia. Sayyidina Abu Bakar banyak ikut sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh terima orang bertaubat, orang gapo. Dia sukanya, dia terpikat, terpaut hati dengan Islam begitu sekali. Dia kata Islam ni hebat tingginya. Sehingga kalau nak kira kesalahan dia tu boleh dibunuh, kesalahan dia, tapi dia maafkan. Kerana itulah dia sukanya, dia semelih unta, dia gapo buat jamu besar-besaran.
Dan dia minta Sayyidina Abu Bakar biar dapat balik bini dia. Sayyidina Abu Bakar kata tak apa, nak Islam. Dia pun baik semula lah dengan bini dia. Panjang lagi ceritanya, apa ni, itu secara ringkas lah. Jadi hal sini dia sebut dalam riwayat Ibnu Majah, dia kata saya menjadi tetamu kepada Sayyidina Umar pada suatu malam. Bila tengah malam dia bangun, bahaya bini dia Sayyidina Umar. Saya pun nak sekat lah, jangan berbahaya bini dia tu. Bila dia pergi nak tidur, dia pun kata ke saya, wahai Asy'ath, mu ingat ni seperkara daripada aku ni, aku dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu seseorang itu tidak boleh ditanya apa dia pukul bini dia. Dan jangan kamu tidur kecuali setelah berwitir. Witir dulu, buat witir dulu baru tidur. Begitu dalam riwayat Ibnu Majah. Tapi riwayat itu pun tidak sahih juga. Bahkan dia ada benda yang bercanggah dengan riwayat yang sahih, iaitu Sayyidina Umar ni, apa dia kata Nabi pesan gitu, pas dia semaya witir, semaya lewat semua. Dia semaya lepas tidur, bukan semaya sebelum tidur. Macam mana dia kata Nabi pesan pula, jangan semaya sebelum, jangan tidur sebelum semaya witir. Amalan dia berdasarkan hadis yang sahih, dia semaya witir selepas tidur, lewat akhir malam baru dia semaya witir. Itu amalan Sayyidina Umar. Jadi itu salah satu yang bercanggah hadis ini dengan hak sahih. Jadi tak boleh pakai. Dalam riwayat yang sahih tak ada cerita lagu ni. Jadi perawi-perawi ini, Abdul Rahman Al-Musli ni perawi yang majhul, tidak diketahui siapa dia. Jadi dalam perkara agama, benda ni benda hukum, benda jenayah, jadi ke jenayah, menyakiti orang. Jadi dia tak boleh hadis-hadis setara ni tak boleh. Buat apa tak boleh tanya ya, kalau lagu tu sedap lah. Mana-mana tak erti tu dia bertindak ikut sesuka hati dia. Lepas tu bab ma yu'maru bihi min ghaddil basar. Bab perintah menundukkan pandangan, yakni menjaga pandangan. Yang disuruhnya qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna dalam Quran. Supalah ni, mana tajuk ni supa dalam Quran. Mana Allah SWT memerintahkan orang mukmin lelaki jaga pandangan min absarihin, min absarihinna, jaga sebahagian pandangan, bukan semua. Min tu ada min, bukan tak boleh tengok langsung orang tino, atau orang jatuh tak boleh tengok orang tino tak boleh tengok langsung. Tak. Yaghdudna min absarihinna, kena jaga setengah-setengah pandangan mereka. Min litab'id, bukan semua. Kalau lagu tu tak boleh tengok orang tino salah, nampak kelibat orang tino salah saja, tunduk salah. No. Tak akak kepala. Tak bui. Sayyidina Umar marah lagu tu. Sayyidina Umar kata, kena tengok dulu, kena mak saudaramu. Kan? Dia kalau tengok kelibat orang tino tak apa ni tunduk lalu. Tak boleh lagu tu. Hak tak bolehnya pandangan yang tertentu lah, yang ada unsur yang tidak baik, yang boleh membawa akibat buruk tanpa ada keperluan, tanpa keuzuran. Yakni tengok dengan penuh nafsu lah, dengan penuh nafsu. Tak boleh. Kalau ada lagu tu, paling halal-halal, tunduk, jaga pandangan dia. Kalau tidak begitu, berurusan pasal dia dah. Boleh tengok muka dia waktu tengok. Sebab itulah Qadhi Iyad kata, qalu fihi hujjatun ala annahu la yajibu ala al-mar'ah satru wajhiha wa innama dhalika sunnatun mustahabbatun laha. Dalam hadis ni ada hujah bahawa tidak wajib kepada perempuan itu menutup muka. Tutup muka tu tidak wajib. Kalau tidak, apa makna Nabi suruh tunduk, palingkan pandangan? Mana nampak muka lah. Kalau dah tunduk, paling wak kau dia, tengok pun tak nampak. Paling wak kau, tengok pun tak nampak.
Satu perkara, dia kata hak ni bukan wajib, hanya sunnah, mustahab saja, molek saja. Molek saja. Hak sebetulnya hak dalam Quran, hak gapo-gapo hak dalam hadis kebanyakan tu hak sebut tutup kemah sangat tu. Hak tu khusus untuk isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umum ni tidak. Cuma dia ada keadaan-keadaan tertentu mungkin yang memerlukan penggunaan hijab lagu tu. Ya, boleh pakai, boleh lah. Tapi tidak mesti, bukan dalam semua keadaan. Bukan untuk semua orang. Tidak. Tapi malainya di setengah-setengah tempat kita ni boleh kira lah, alhamdulillah lah, mana molek banyak. Hak kita molek lebih pada orang banyak sebenarnya kalau nak bilang lah. Hak tu jadi Islam yang naik berkembang, molek sederhana, molek tempat kita. Sebab apa orang mengajar tu yang sederhana molek, dia tidak berdoa, telajak. Sebab itulah jadi orang-orang perempuan pun tidak bermusuh dengan agama. Dia naik sekali. Boleh terima orang yang tidak mengaji agama, nak ke agama. Pasal apa? Dia naik dengan sederhana. Itu kelebihan kita. Sebab apa kata kita? Anda tengok dalam luar negara tahu. Sebab dia naik tidak sederhana. Dia akan jetai mengikut ni. Pasal dia dah gak hak tidak sederhana ni berat. Kalau nak ikut agama hak cara tidak sederhana. Sederhana ni bukan makna sederhana dalam Islam ni maknanya sederhana tak usah perang, tak usah mati, tak usah berjihad. Itu sederhana. Dak hak mana sabit tu sabit. Oh tu. Ni kalau benda-benda yang masih khilaf-khilaf gini ni kena tengok dulu. Jangan pergi ke satu peringkat yang menyebabkan jadi bahaya. Salah. Misalnya kalau di Pakistan, di Arab Saudi, di mana kalau hak molek orang mana kau tahu janggut. Kalau kurang sikit janggut pendek, kurang dah, dia tak akan pilih orang tu. Janggut mesti sekurang-kurangnya secekok. Tu syarat dia. Secekok. Kalau panjang lagi sampai sini kau molek. Jawab jangan apa ni guting. Hak tu kau molek. Tu hak dia faham dan dia ajar lagu tu. Kalau hak kurang tu tak dia anggap kurang lah. Dia tak akan tolak suruh naik jadi tok imam. Kalau kurang kalau tak ada janggut. Jadi satu kekurangan pula. Lebih setara mana pun. Padahal kita tengok benda-benda lagu ni agama ukur atas benda yang tidak pasti gini kau nilai agama. Menilai. Kalau lagu tu ramailah bangsa-bangsa tak ada janggut langsung pandang aran apa dia. Kuranglah dia alis setara mana pun. Demo tu memang ambil kira benar. Jadi kalau taruh janggut sikit pun tak padan, tak boleh. Tak sah juga. Sebab apa? Gini maksud Nabi nak. Dia tidak faham maksud hak Nabi nak tu maksud gapo. Ngaji hadis tapi tidak mendalam sebenarnya, tidak faham oleh. Jadi dia tak akan puas hati juga dengan orang lain yang janggut pendek, pepeh gitu. Tak. Tapi ada segolongan yang lain, golongan ahli hadis tidak gitu. Di Pakistan mana? Cuba tengok Ihsan Ilahi Zahir. Cuba tengok Nawab Siddiq Hasan Khan dan lain-lain lah ramai lagi. Dok, janggut dia pendek. Kemah janggut dia. Hak sebenarnya Nabi nak suruh kemah kata dia. Bukan nak suruh tahu janggut sepanjang ni kira berapa inci. Tak ada maksud lagu tu. Nak suruh kemah. Sebab ada hak sama Nabi tu ada janggut tak cara, tak urus. Tak sikap. Berjerabu janggut tu. Tokok-tokok janggut. Hak tu dia tak buinya. Tak semua orang tahu janggut, orang kafir pun tahu janggut juga pada masa tu. Dia nak suruh jaga molek, biar kemah. Itu maksud dia. Supaya ada sahabat anak Ja'far, dia cukup kepala, cukup sekerat, taruh sekerat. Tu yang Nabi kata, tak molek lagu tu. Ihliquhu kullahu aw itrukuhu kullah. Kalau nak taruh semua. Kalau nak cukur semua. Bukan nak royak situ, nak royak cukur tu molek. Tak. Cara tu tak kena, tak comel. Nampak lagu tu. Apa? Separuh anak burung lagu tu Nabi kata. Separuh anak burung. Jadi anak burung datang ni ada sini, ada tepi. Allah ni balik semula sampai sini dah. Ada datang. Jadi seperti tepi dia tak ada, cukup. Tu hak Nabi larang. Kalau taruh rambut molek, dia tidak larang hak tu. Bukanlah dia nak royak taruh belakang. Hak tu lebih molek atau cukup belakang. Hak tu lebih molek. Dia nak royak taruh biar dapat comel. Janggut pun lagu tu juga. Supaya dia salah faham. Dia tak akan puas hati. Supaya juga dalam masalah tudung ni.
Kita kata kita tuduh habis dah sini, tuduh sini nampak mata dia kan, nampak mata sini. Dia tak puas hati lagi tu. Dia kata ada dalam hadis. Nah, mata tu pun tak boleh nampak. Mata tu pun fitnah juga, kata dia. Kadang-kadang mata tu membuat orang tergoda, kata dia. Hak tak boleh. Jadi hak ni pun kena tuduh juga mata. Ada lagi hak kata, tak boleh. Bukan lagu tu. Dalam hadis ada sebut lagi, kata dia. Sebelah je mata. Cuba fikir. Tidakkah jatuh kau buat nyayo kau orang tino? Dia ada lah jenis niqab tu, jenis tudung ni, dia jari-jari gitu. Sebelah dia tak ada. Cuba fikir. Dia tak ada dah, hilang dah pertimbangan. Tapi kalau kita kecek lagu tu sana, ulah sesak lagi. Berat. Mujurlah tak ada tempat kita benda-benda tak sampai ke situ. Tak sampai ke situ. Dia sampai setara tu umat Islam ni benda-benda kecil. Benda kecil lagu tu. Padahal cuba tengok dalam kitab mana-mana ada royak semua benda-benda lagu ni. Kalau tidak dia tahu mana. Paling dia kata jangan tengok. Tengok gapo. Dah kalau zaman Nabi tu nampak sebutir mata. Sebutir mata tu pun jari-jari nak tengok gapo. Suruh paling muka tu, suruh alih pandangan. Alih lagu mana? Lepas tu orang perempuan dia nampak alih lubang-lubang sikit kecil-kecil tu. Ataupun dia ada tu, dia panggil, dia ada beberapa lapis kain dia tu. Kita tak nampak muka dia, dia nampak kita. Lepas tu dia adakah perintah tu kepada lelaki saja? Perintah dalam Quran kepada perempuan juga. Tapi kena ingat, min absarihinna tu gapo. Bukan tak boleh tengok lelaki. Sebahagian pandangan tu hak tidak molek tu jelas dah. Tapi tak boleh langsung, tak boleh langsung. Setengah-setengah tepat tu orang perempuan sial gitu tadi. Jalan tengah malam ya boleh. Tengah hari tak boleh jalan. Sampai setara tu. Jadi tak ada kemajuan langsung nak pergi dah masjid. Kalau dalam mazhab Hanafi tu dia kait juga dengan mazhab tu. Dengan mazhab Hanafi tak ada uruan untuk orang tina pergi sembahyang masjid. Tak ada kelebihan. Lebih molek sembahyang rumah. Sembahyang rumah tu pula kalau di ruang besar dalam bilik, molek dalam bilik. Kalau ada bilik kecil lagi, molek lagi dalam bilik kecil. Jadi kadang-kadang kita kena pilih juga benda agama ni. Kalau nak tengok semata-mata selapis gitu berat. Jadi jatuh ke nyayo. Jadi lebih besar hak tu lagi. Biar tak mengaji pun, biar jahil pun. Seramah mana hak jahil umat Islam, hak perempuan ketinggalan. Kerana fahaman yang telajak tu lah. Sebab tu kita tak say lagu tu. Anak walaupun ngaji sana benda-benda lagu tu anak tak terima. Tak terima, tak say. Gambar tak boleh. Lepas tu kalau video lagi lah gambar gerak. Lagi haram dia. Supaya Saudi pun lagu tu juga dia faham lagu tu. Ulama-ulama dia kebanyakan. Jadi kalau ada hak jenis lagu lain sikit, jenis terbuka sikit, moden lalu. Ulama moden lalu dia bucak lalu. Inilah susah umat Islam ni duduk tangga tu. Ulama-ulama dia tak fikir gapo dia masalah umat Islam hak sebenar. Umat Islam duduk dalam riba, nak melepaskan umat Islam daripada riba tu lagu mana? Umat Islam dalam pendidikannya tidak merdeka, tidak pendidikan Islam, nak buat lagu mana? Tak fikir. Umat Islam lemah dalam persenjataan, dalam ketenteraan, tidak terarah, tidak terurus, molek. Gapo dia jihad, gapo dia tak cara. Duk sekitar benda-benda sana. Hak tu lah rugi sebenarnya. Rugi. Sepatutnya fikir hak tu lah. Kerja banyak lagi, boleh tak nak buat. Tapi kan duduk balas kita tu habis masa sih. Ada satu orang tu di Pakistan, bagus dia, bagus, banyak pendapat anda banyak serupa juga dengan dia. Tapi di sana nak ayatnya setara tu lah, setara Maududi tu janggut gini. Dia mau ukit hak dulu. Tengoklah umat Islam, ulama hak tu ya Tuhan tak beri, tak tolong, tak ada berkat. Duk pala benda-benda lagu tu. Duk kira hak dulu dia pakai necktie, ambil gambar Maududi tu, buat book ni Maududi hakikatnya dulu tak ada janggut licin, cukup janggut. Jadi tak boleh langsung lah hak dulu. Hak dia tu ada, hak dia duduk jual janggut gini pun tak boleh terima. Pasal apa? Ada hak tak serupa dengan dia sikit sebanyak. Payah lagu ni.
duduk dalam suasana. Sebab tu anak kata sini, alhamdulillah wujud dah setara ni, Tuhan beri pada dengan kita. Tak ada berat mana nak mengatasi masalah umat Islam dalam dunia ni. Banyak lagi hak teruk-teruk lagi. Lah ni naik ada seorang tokoh selalu masuk dalam TV gapo lah. Orang boleh terima masyarakat sana. Masyarakat nak pada Islam hak lagu. Namanya Profesor Jawid Ahmad Ghamidi. Tapi orang hukum sesat adalah dia. Pasal apa? Dia nak ajar orang. Pasal teruk sangat. Dia tak pakai pil dia mengajar. Dia cukup janggut. Licin. Kalau sini biasa je ulama cukup janggut. Tak ada gapo. Selama mana dah. Tok peti tu, tok peti ni tak ada janggut-janggut. Kita kata, tak ada gapo kita. Ni kerana benda-benda lagu tu banyak tak support. Padahal dia royak tu molek nak suruh orang hak tidak mengaji agama, hak selama ni sekular lah orang kata, minat pada agama dengan cara dia. Dah kalau ni, kalau tak pakai tudung hambat lalu. Nak pergi dengan ngajar, dia tak kisah, baik. Tak pakai tudung kau lagu mana, baik. Lagu tu lah betul kita nak dakwah. Tapi orang hukum dia sesat. Lagu tu lah umat Islam. Kinjak. Benda-benda lagu tu. Dia tidak tahu di negeri barat, negeri orang putih di Amerika mana orang duduk dakwah tak pakai piah, pakai nektar, tak ada satu. Apa tak hukum dia betul juga amal lagi. Ini sekitar ni nampak depan dia. Sama mana orang masuk Islam tu kes apa? Kes apa? Kes kita agama benda-benda kecil gini kok kes. Siapa dia? Kalau kita tengok pejuang-pejuang Islam di mana-mana, biasa ya. Dia sesuai dengan keadaan masyarakat. Barulah orang itu tidak jadi berasa asing, pelik, tidak berasa berat nak terima Islam. Barulah begitu. Ni atas benda-benda kecil gitu. Tak apalah. Jadi Rasulullah, saya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang berlaku secara kebetulan, tidak disengajakan berlaku. Tengok, Nabi SAW kata isrif basara, alihkan pandangan kamu. Maksudnya kalau tengok secara kebetulan gitu pun jadi timbul benda tak molek lah. Alih, kita tahu hati kita molek ke tidak molek. Kalau ada tak molek tak usah, alihkan pandangan kita. Bukan makna tak boleh tengok langsung. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada ayahnya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, wahai Ali, jangan engkau perturutkan ikut pandangan kamu tu. Kamu nampak? Tengok lagi. Jangan lagu tu. Kerana hak mula-mula hak salah tu, itu kau ada hak kamu. Tak apa. Tapi hak seterusnya itu bukan hak kamu. Jadi hak ni terlalu umum. Kita kata tak boleh tengok tu kali yang pertama dan seterusnya. Kalau tengok lama pun, kalau perlu apanya, tidak ada benda hak tak molek. Hadis ni bukannya sahih. Hak ni. Sebab itulah bendanya kita kena tengok molek benda tu. Hadis ni tidak sahih. Beberapa orang perawi dia termasuklah Syarik, dan dalam kitab-kitab hadis maudhu' dia sebut dah kaedah. Mana-mana hadis yang bermula dengan ya Ali saja hak sahih. Hak lain tak ada, tak termasuk hak ni. Hak ni tak ada. Hak adanya anta minni bimanzilati Harun min Musa. Hak tu sahih. Tu ya. Paling tinggi bukan ada soal lagi dua. Tak termasuk ni. Hak lain semuanya paling tidak dhaif kalau tidak maudhu'. Jadi tak boleh pegang. Tak boleh pegang. Kecuali kalau kita kata pandangan yang tak molek. Betul lah kalau lagu tu. Memang ada riwayat sahih lain-lain. Kalau kita pandangan tu tidak molek. Enggak, dia tidak khusus kepada lelaki, perempuan pun. Walaupun dia kita kata pakai tudung, hijab, dia pandangan tak molek, dia pun kena alih juga pandangan dia. Walaupun orang tak nampak dia tu, dia nampak kan, dia tahu. Dia pandai lagu mana. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashiru al-mar'atu al-mar'ata. Satu yang kita baca tadi. Soal lagi boleh juga.
La tubashiri. Ini lam itu kalau kita baca lam nafi, la tubashiru. La tu, la. Kalau la tu la nahi, la tubashir. Jadi bila bertemu dua mati, dia kena perhidupkan yang pertama. Serupa dalam apa dia? Alfiyah Ibnu Malik itu, in sakinanil taqa yaksir masabak, kata dia. In sakinanil taqa yaksir masabak. Kalau dua huruf mati tu kamu hidupkan bagi bawahkan hak dulu mati. Hak dulu mati. La tubashir, ra tu mati. Jumpa dengan kau dia. Mana dah. Jumpa dengan la tu al-mar'ah. Dua mati. Lepas tu nak kena tak boleh baca kalau dua mati betul-betul lagu tu. Dia kena perhidupkan bagi bawah. Hak sebelum pada tu. Hak tu lah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab misalnya. Lam yakun asalnya. Apa jadi yakun ni? Ni bagi bawah. Kaedah tu. Sini pun seperti tu juga. Kalau kita baca la tubashirul mar'atu, seperti kita baca tadi, perempuan tidak boleh. Kalau kita baca la tubashir, la tubashiri, perempuan janganlah. Itu beza. Antara nafi dengan nahi itu beza. Seseorang perempuan tu jangan dia bergaul rapat dengan seseorang perempuan lain sehingga boleh jamah kulit, boleh berasa tu basyarah, yubashiru mubasyarah ni bukan makna bersetubuh. Apa makna orang perempuan nak bersetubuh dengan perempuan lainnya? Tak ada, bukan makna lagu tu. Makna jadi rapat sehingga bersentuh-sentuhan kulit, salah, jamuh, jadi sentuh, tahu kulit tu lembut ke lagu mana kau. Jangan sekali-kali dia buat lagu tu dengan seseorang perempuan rapat, lepas tu tak cerdiknya dia balik cerita ke untuk lelaki dia ya si pulai tadi hak mari tadi tu lah, alah lembut lah kulit dia dah. Molek nah. Lembut sungguh, tak rajin lagi jumpa orang lembut lagu tu dah. Kulit tangan dia. Apa kalau tangan dia sini pula, lengan dia pula ni gini-gini. Tak boleh. Bukan lagu tu cara. Punah lah tak lelaki. Jadi gambar-gambar tu kan tak? Gambar lah dengan pohonnya, dengan betihnya, dengan kakinya, gambar. Macam tu lelaki dia nampak gambar. Gambaran dia. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Orang lelaki, suami dia manusia. Biasa dia mungkin ada kelemahan dia. Takut-takutnya mari syaitan capu gitu gini kan. Kalau tak molek lagi kan, jadilah tak molek. Lepas tu kat dia juga yang susah. Dia juga yang susahnya. Bila tu lelaki tu jadi kata macam-macam pula ke dia kan. Kata ke dia tu kasar lah aku tu gini kulit. Sehati pula. Dia orang ada kelemahan. Jangan cuba buka peluang, jangan buka pintu ke arah benda yang tak molek. Si suami pun gitu juga. Bukan sebelah pihak. Tapi biasanya lagu ni tak cerdik lagu ni orang perempuan biasanya. Sebab tu dia buat contoh orang perempuan. Bukan bermakna orang lelaki boleh. Kalau orang lelaki pun dia duduk royak pada isteri dia, tak boleh. Pada-pada lah. Pada-pada nak royak tu. Dia ni banyak ni berlaku ni benda ni. Pak pergi kerja di pejabat, tak ada kerja kan, saja-saja kan. Cikgu ke pegawai ke apa, bila-bila duk buat dia royak cerita tu lelaki dia gitu. Ada juga sudut hak moleknya mungkin. Dia boleh tahu kalau masalah gini lagu mana masalah dia atasi. Kalau perlu makan ubat-ubat apa dia boleh juga royak. Tapi biar pandailah. Ni siapa royak segala kelemahan, segala kekurangan, benda-benda cerita dalam kelambu ke apa. Tu tak kena. Biasanya orang perempuan lagu-lagu ni tak reti. Jadi pecah rahsia. Rahsia tu amanah. Amanah besar tu suami tu. Dan ini termasuk dalam deraka juga tu tak reti tu. Duk royak kau orang kau si. Royak kau orang. Alah kita dah. Gagal sama-sama dia. Alah kita sekali sebulan je kata dia. Molek belakang tu aja. Sekali sebulan. Tahu pasal sejuk lagu mana? Royak belakang. Tak
Tak payah. Kalau nak tahu benda lagu tu, banyak lagi cara lain. Kalau nak tahu apa masalah ni, macam mana nak mengatasinya, pergi jumpa lah ahli, orang yang pakar, orang yang reti sungguh. Apa faedah kecek saja, hilang di anginnya lalu, orang kata dah. Apa faedah nak beli benda lagu tu? Ataupun dia royak gini. Hak tu pun, aku tak puas hati, tu laki aku tidak lagu tu. Pula mari macam-macam. Mari macam-macam. Jadi nak kata lagu tu, banyak fitnah tu. Hak perempuan pun sama. Dia tak boleh benda lagu ni, tak boleh. Nabi royak dah, pesan dah. Nak harmoni, nak molek rumah tangga ni, kena jaga benda ni. Tapi kalau dalam patah-patah yang pernah sabar, tidak royak kosir, dengan maksud nak cari penyelesaian, manusia ni dia tak boleh duduk seorang, tak boleh duduk senyap, mikir seorang. Dia tak erti nak menyelesaikan lagu mana. Kalau dengan maksud tu lain. Ni halwa, kata dia. Halwa telinga tu, ni halwa mulut. Tak ada arah nak kecek, tak ada sangat benda nak kecek. Lagu tu nak kecek ilmu dah tak ngaji. Tak ngaji pun kalau dengar ada juga boleh kecek-kecek cara ngaji tu. Ni dah tak pergi. Itulah keadaan masyarakat yang jadi celaru sebenarnya. Padahal bimbingan, paduan daripada Nabi SAW ni lebih daripada cukup. Ni lebih daripada cukup. Lepas tu riwayat daripada Jabir bahawa Nabi SAW pernah tengok orang tina. Lalu dia duduk sekali dengan sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba dia masuk, tunggu sebentar, kata dia. Sebentar. Masuk, pergi jumpa dengan bini dia, Zainab binti Jahsh. Dia pun menunaikanlah hajatnya. Tahu mana dia royak kan? Dia royak lah. Dia kita kata buat Syiah kata tengok dalam kitab ahli sunnah royak dah lagu ni. Dia nak royak lagu tu lah caranya. Berapa malunya. Kalau malu tak sandai nikah dah malu tak? Nikah kat mana? Pak royak buat baik wah ke apa? Buat ke dia? Nak royak ke dia? Dah malu sangat. Semua orang nikah tahu dah makna nikah tu, makna gapo tu. Kalau tak kira dalam bahasa Arab. Makna just tubuh. Tu hak makna asal dia nya. Dah malu tak sah laku. Hak ni hadis ni nak royak panduan yang terbaik untuk kita. Dia sebagai ayah, sebagai guru, sebagai segala-galanya kepada kita. Bukan nak cara meretah saja, cara nak perang saja. Jadi dia pun masuk, dia tunaikan hajat dia dengan isteri dia. Isteri dia tu katanya pada masa tu dalam riwayat yang lain duduk buat kerja, duduk menyamuk kulit. Kiranya cepuah lah, kita kata cepuah, cemanya dengan tidak tubuhnya. Tapi boleh jadi dia siap pergi. Suami ajak kan, baru ni kita jumpa dah, suami ajak bila-bila masuk, tak boleh. Itu tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia. Itulah kelebihan suami tu. Setara tu orang tino kena turun. Jadi kita tak nak jaga kok. Dari segi maruah, dari segi kedudukan sebagai suami itu, kehormatan dia tu sampai setara tu. Lepas pada itu dia pun tubik kepada sahabat-sahabatnya. Dia pun kata orang perempuan ni dia mari dalam rupa syaitan. Bukan orang perempuan tu jahat seperti syaitan. Tak, syaitan ambil kesempatan. Hak tak comel mana dia nampak comel. Tu syaitan buah dia. Kau tak ada lebih mana dia nampak lebih. Padahal apa ni kerana peranan lapu je. Jadi nampak comel tu, lapu kedudukan lapu gitu gini. Lapu gelak tengah jalan. Nampak comel. Padahal serupa je. Syaitan. Itu maksud fi surati syaitan. Bukan nampak sepuh hatu. Kalau tino tu nampak sepuh hatu, lari lah. Dia boleh nampak comel. Sesiapa yang mengalami sesuatu lah akibat daripada dia tengok pada perempuan tu, dia mari perasaan timbul lagu mana perasaan, dia kena pergi dekat bini dia selalu. Kalau dia ada bini, senang. Sebab apa? Dengan dia melepaskan keinginan dia dengan bini dia tu, dia jadi meredakan, melemahkan, mengurangkan perasaan tadi. Itu Nabi ajar dah, ikut. Lepas tu kita kata tak boleh nak tinggal atas tamu dah. Tak, itu lebih penting, jaga agama. Dalam riwayat yang lain dia sebut apa yang ada pada perempuan bini kita ni,
Serupa lah dengan ada pada perempuan itu. Tu hakikat. Tu hakikat. Jadi dia royak. Dalam riwayat yang lain disebutkan begitu. Fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Fa ada pada orang perempuan tu serupa dengan ada pada bini dia. Gapo dia beza? Cumanya hak yang jadi gini ni hak tu syaitan menghiaskan di mata dia tu, jadi nampak comel, jadi nampak lebih, jadi nampak perasa. Jadi riwayat ini yang sahih sebenarnya, yang berkait ni, isteri dia yang berkaitan ni ialah namanya Zainab binti Jahsh. Ada juga dalam setengah-setengah riwayat seperti dalam Musnad Ad-Darimi, riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Nabi SAW pergi kat bini dia tu namanya Saudah. Bukan Saudah, tu tidak tepat, keliru. Hak sebenarnya, hak lebih tepatnya hak ni Zainab. Atau kalau cuba nak jamak, biasalah cara ulama dia cuba nak pakai dalam peristiwa lain. Pernah berlaku juga kepada Saudah, boleh kita pakai juga dalam peristiwa lain. Pernah berlaku juga. Itu caranya. Jangan disimpan, jangan ditunda. Kalau timbul benda-benda yang tak molek tu, itu caranya. Dan jangan berasa orang lain hak suku hak tu lebih. Tak. Kita tidak tahu lagi. Kalau kita duduk dengan dia baru kita tahu. Kadang-kadang bini kita tu hak lebih setara mana pun tak dapat molek semacam. Dah mungkin lama dah. Itu tabiat manusia. Hak orang lain tu tak tahu lagi. Banyak boleh jadi yang lebih tu kurang sini pun. Pasal dia dah tak ada lebih berlaku. Sepuluh orang lelaki lah juga. Sepuluh orang lelaki lah. Ada lebih ada kurang gitu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas kata dia tidak ada sesuatu yang aku nampak lebih sesuai dengan lamam hak tersebut di dalam Al-Quran itu daripada hak Abu Hurairah kata. Abu Hurairah kata ni lah maksud lamam hak sebenarnya paling tepatnya. Hak Abu Hurairah ni pun dia rayak daripada Nabi SAW juga. Dia rayak daripada Nabi SAW juga. Hak dalam Quran mana disebutkan alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Orang-orang yang mengelak diri daripada dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang keji, kecuali mana yang sukar nak dielakkan, iaitu dalam bentuk kesilapan kecil ataupun dosa-dosa kecil. Hak mana? Hak tu lah lamam yang dimaksudkan dalam Quran tu. Hak Abu Hurairah sebut ni. Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT sudah tentu dah kepada manusia ni habuan perzinaan dia. Setiap orang kalau nak kira ada berzina dalam maknanya yang umum, ataupun mukaddimah dia tu, mukaddimah zina tu, benda-benda yang kiranya boleh membawa kepada perzinaan kalau diturut orang. Hak lagu tu, hak itulah yang disebutkan sebagai zina. Hak ni kalau dari segi ilmu balaghah dia panggil itlaqil musabbab. Itlaqil musabbab wa iradatus sabab. Sebut musabbab tetapi yang dimaksudkan sebab, bukan musabbab. Yang dimaksudkan zina di sini bukan perzinaan yang sebenarnya, tetapi sebab yang membawa kepada perzinaan, tapi disebut zina. Itu dalam penggunaan bahasa Arab biasa digunakan begitu. Hak lagu ni hak tu tak dah ni, tak dapat tidak, tak boleh nak elak. Manusia tu akan berjumpa juga. Lagu mana? Zina mata. Enggak siapa dia lah hak jelek tak akan tengok kau orang. Apabila tengok tak ada kenal kau, tak ada nak kata comel kau. Nyada muka kita orang ada nafsu kan? Bukan buta. Hak tu disebutkan perzinaan. Hak nak boleh jadi perzinaan sebenar tu boleh jadi punca je mata dulu. Boleh jadi puncanya ni yang disebutkan.
Bukan perzinaan yang sebenar. Hak lagu-lagu ni lah maksudnya lamam tu. Dia sudah jaga diri dia daripada benda hak besar-besar, tapi dia nak mengelak lagu mana? Tak kecek. Muka ada lidah. Ada lidah tersalah, tersasul. Dalam riwayat yang lain ada telinga tak dengar. Ada kaki tak pergi. Muka ada nafsu, kan nafsu itulah yang mendorongnya. Jadi timbullah kena. Kalau tak ada nafsu tu, tak ada lah nak menikah tu sendiri tu. Nikah tu sunnah. Mana? Nikah tu sunnah, berkeluarga tu sunnah. Nak boleh siapa ke situ tu dia ada macam-macam. Kalau lah kita ni tahu siapa dia, bini kita sebenar, senang. Hak mana-mana lain tu pejam mata, dok, bukan. Dah kita orang jauh dah. Tidak gitu tu lah. Tak tahu lagi. Jadi adalah nak kira, nak kecek, nak pergi tengok, nak gitu gini, macam-macam lah. Hak perempuan apa gitu juga. Tak tahu. Kalau tahu dah suami dia hak sebenar, sebab ahli syurga tu, senang. Tak payah kecek mana-mana mari dak pakai dak. Tak ada lah ambil kau tu gani orang buat gitu dah. Cincin kau gapo kau, kain sepasal kau dah. Tak ada lah. Tapi dah ada dunia ni lagu tu. Tak apa lah. Tapi ketika kita tengok dah lah, lepas tu tak jadi. Ketika tengok tu macam-macam lah perasaan. Lepas tu sesa hati pula, tak jadilah, tak lakulah dia, orang tak selah ke dia, orang tak kenal lah, macam-macam. Tidakkah mengguriskan hati orang tu, orang ni dalam hidup? Bukan dia sengaja pun, kadang-kadang akan berlaku. Hak akan berlaku kepada orang ni gini, tak ada siapa dia tahu perinciannya. Tapi Allah tahu. Dia sudah tetap dah pada orang ni akan berlaku gini, akan berlaku lah. Cuma kita kalau sekadar berlaku sekata alhamdulillah, tak apa tu payah nak elok. Kau mana-mana pun akan ada, akan berlaku. Cuma jauhkan, jaga diri daripada dosa-dosa besar. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu jaga diri kamu daripada dosa-dosa besar, hak dilarang kamu, kami akan keparatkan dosa-dosa kecil kamu. Kami akan tutup hak kecil-kecil ni, lamam ni kami akan tutup. Tutup lagu mana? Kita ambil air semaya, kita semaya. Kita semaya fardu, kita semaya sunnah, kita puasa fardu, kita puasa sunnah, kita buat kebajikan, buat kebajikan ni, hak itulah penutupnya. Kita tutup. Tak kisah. Sebab manusia nak jaga payah benda lagu tu. Tapi kena ingat, benda tu boleh membawa kepada perzinaan, kemuncak. Dia kata hak tu, tak tahu, kemaluannya lah sama ada membenarkan atau mendustakan. Kalau tak sampai ke peringkat kemuncak dia tu, tak jadi gapa-gapa. Kita sudah teruji dengan seorang perempuan atau perempuan dengan lelaki, adalah kok tu pun, lepas tu tak jadi. Mana itu bermaknanya mendustakan. Mana benda tu tak jadi kenyataan. Ada kalanya kalau jadi kenyataan tu beratlah. Hak tu yang suruh jaga sangat tu. Caranya lagu mana? Kalau ada perasaan tak boleh lari. Jangan turut air. Tu jangan turut air. Nah, kena ingat, tak ada sebelah mana pun. Tak ada sebelah mana pun. Kena ingat, kalau orang buat gitu kepada orang-orang yang dekat dengan kita, buat main-main, lagu mana? Kalau sekadar hak perlu, hak asas, memang perlu. Tak apa benda lagu tu. Kalau tidak, agama tak benar lah pergi tengok. Bila nak nikah, bila nak sungguh, tak apa pun nak tengok. Tak apa. Mana cakap hak perlu sungguh, tak jadi tak apa. Tapi kalau hak tidak perlu gitu, tak sah. Takut berlaku hak tu. Kita tak tahu atas kita nak jadi lagu mana tu, atas kedis setakat mana. Kalau kedis setakat ni tak apalah. Takutnya melarang. Tu ya dia pesan tu sangat tu. Lepas tu beberapa hadis ni tambahan lah. Jadi nafsu ni berangan-angan. Nafsu comel belakang, nak sedap je, nak suka je. Dan keinginan tetap ada manusia ni kalau selagi tak mati kan. Kalau nak patah sikit tu, rebah. Tak khabar sebentar. Duduk 2-3 hari tak khabar dalam hospital tu, dia beringat sikit lah. Kalau tidak kat manusia ni sampai ke mati, dia akan ada keinginan, angan-angan tu nak tak habis. Padahal kalau nak kira umur mati dah tak habis. Itu sifat manusia tu buat.
Hak dia buat tu pada dasarnya bukan tak molek, cuma kena jaga. Hak nak jaga tu lah kita dapat pahala, dapat ganjaran, kerana jaga tu. Benda tu asas tu Tuhan buat, tidak salah. Kena cinta lah kita kata. Budak-budak muda kata cinta jatuh, tidak salah. Hak tu sifat Tuhan buat dah, cuma jangan terlajak, biar terkawal tu. Lepas tu hak lain-lain ni dia sebut. Ni sebut kalau tangan ada tambahan lah, tangan berzina juga. Yang ni perbuatan dia tu boleh membawa kepada perzinaan yang sebenar. Ini sebab yang boleh membawa kepada musabbab itu. Orang panggil itlaqul musabbab wa iradatis sabab, termasuk dalam majaz mursal. Jadi zinanya apa dia? Jamu. Tak boleh lah. Jamu tu tak boleh. Mana kena beringat lah. Kaki berzina juga. Berzinanya apa dia? Jalan. Pergi ke tempat tu. Tersedar ayat nak kita tengok kau, nak cari pengalaman, tak payahlah pergi tempat pelacuran, tak payah. Kaki tu tak segi dulu lagi. Sebab tempat tu bahaya tu. Kita tak tahu macam mana boleh berlaku. Kena siup kau orang kau, kena hidu asap kau, nyebui cakelak gapo-gapo kau dah. Boleh berlaku tempat-tempat lagu tu. Hak senang tak segi. Kaki lah nak perginya. Tu nak mengelak dia ayat lalu dah. Zinanya berjalan. Mulut zinanya apa dia? Qubal itu jamak qublah. Kucuk siung. Dia ayat belaka. Dalam hadis ni ayat belaka. Bahkan ayat waktu innal hasanat yudhhibna sayyi'at, waktu cerita sahabat lah. Dia pergi siung hak tino tengah jalan. Ada riwayat yang sebut gitu. Ada yang kata bukan setakat siung, dia jamuh tetek pula dah. Jamuh tetek keluar, bukan pakai baju, tapi perasaan dia habis gering lah. Muka orang muda perasaan habis gering, padahal tak ada gapo. Setan lah lebih. Dia pun pergi binasa dah dia, kata dia. Pergi jumpa dengan Nabi, pala ke mana lah. Gapo dia yang kamu buat? Dia kaya saya buat gini. Ikut aku. Mana Nabi pergi ambil air semaya, dia pergi ambil air semaya kata. Nabi semaya, dia semaya kata. Waktu dia tak susah hati lah. Dia sahabat lah betul. Kesalahan boleh berlaku daripada manusia, tapi dia banyak khabar. Dia khabar tu tak silap dunia. Biarlah dia dapat seksa. Kalau hak sampai ke peringkat berzina, Tuhan uji dengan berzina semati. Di kalangan sahabat pun ada. Dia nak hukum Islam biar jalan tadi, biar tak silap akhirat, biar dalam dunia. Tu sahabat beza. Kalau hak sadis tahu saat ni dia pergi, lepas tu akhir sekali duk tak puas hati. Nak turun ayat innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Hak lagu tu lah orang panggil dosa-dosa kecil tu sayyi'at. Kebajikan menghilangkan kejahatan. Kita buat kebajikan lah, buat baik, ikutlah dalam apa bentuk. Ambil air semaya tu pun hasanat dah, ataupun dalam bentuk lain. Hak ni boleh menghapuskan hak setara saat ni. Tapi jangan pula kita anggap kecil setara tu, jadi kecil boleh buat. Tak boleh. Tak boleh. Bukan maksud nak ajar gitu, nak ayat hak sebenar, hak Nabi royak lagu tu lah. Benda setara tu dia panggil kecil lagi. Tapi jangan anggap kecil, dan jangan buat seumur hak kecil-kecil. Kalau buat secara berkekalan, dia jadi berdosa besar. Dia jadi payah nak tanggal. Jadi kucuk cium itu dengan mulut, bukan dengan hidung, mulut. Itu qubal dia panggil. Zina juga boleh membawa ke situ lah tu. Boleh membawa ke situ. Lepas tu riwayat asal lagi ada tambahannya. Telinga zina juga. Zinanya apa dia? Dengar. Dengar. Ikutlah dengar apa-apa pun. Dengar tak molek. Apa zaman lah ni dengar banyak benda lah. Pusing budak-budak muda-muda kecil-kecil tak tahu gapo lagi, mak pak pun tak jaga molek. Dah sampai internet. Pecek tu bit lalu gapo-gapo kat budak ni yang mengikut patut tak jadi punah. Berapa lama pula lah nak terbaiki tu, nak pulih. Itulah benda sedih. Bila-bila molek berapa banyak manfaat faedah dia tu, dia mari package dia tu sekali lalu dengan hak tak molek dia tu.
Waktu sini kat dalam tu ada belakang tengok. Tidak nanti tengok depan gini orang kata nak tu sampai dulu. Zaman lah ni tidak nanti gitu, boleh tengok filem, boleh tengok gapo, video ada belakang. Boleh dengar suara boleh belakang. Apa benda tu kalau dah lemah-lemah, tak ada kawalan molek. Kalau terdedah, tengok masyarakat kita lah, bangsa kita, masyarakat kita hak jadi terkena dengan dadah dengan apa pasal apa? Dia terdedah asal. Tu bawa susuk lama-lama habis pun lagu tu. Ni pun benda bahaya berlaku. Hak macam dadah ke apa tu tak ada faedah langsung kita kata. Hak ni Tuhan buat ada perasaan nak kau tu nak ni memang molek asal dia tu. Tapi tak kena gaya jadi tak molek juga. Jadi itulah maksud hadis ni. Nampaknya kita pun habis dah masa siapa ni watis sabaya menyetubuhi hamba-hamba perempuan tawanan perang. Dia jadi hamba tu sejauh mana, apa kaedahnya, hukumnya dalam nak bersetubuh dengan mereka tu. Mereka tu dikira isteri kau tidak, pahala ke mana, itulah berkait dengan hal itulah. Jadi kita setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Akhiru dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha